Wabarakatuh dan salam sejahtera. Dah lama dah saya tak buat video. Saya Muhammad Ikhwan Ismail, saya pustakawan. Saya ingin berkongsi dengan anda satu database ataupun satu website yang mungkin berguna kepada kita, especially for postgraduate student, yang mana minggu lepas ada seorang rakan postgraduate saya, dia WhatsApp saya, dia PM saya, dia kata ada tak pernah explore satu website ni, dia panggil connectorpapers.com, yang mungkin membantu kita dalam membuat literature review ataupun buat pencarian artikel. So ia sangat-sangat bagus, mungkin membantu kita at least. So saya akan tunjukkan, saya tak adalah nak kata explore 100% lagi, tetapi saya secara test apa semua ni dia agak bagus lah. So saya akan cuba tengok dekat sini. Anda boleh klik pada, anda pergi kat Google, anda boleh type saja Connected Papers. Okay, Connected Papers ni dekat, so anda enter. So bila anda pergi ke Connected Papers, the first link dia kat situ www.connectedpapers.com. So ada klik dekat sini. Okay, anda klik kat sini, so dia akan keluar kepada website tersebut. Okay, anda mungkin lihat suara saya dengan lip sync saya ni mungkin tak sama. Okay, dengan lip sync dengan suara dengan bercakap ni, tapi at least you all boleh dengar kan apa yang saya cakap dan saya akan tunjukkan di sini. Alright. Okay, this website yang connectedpapers.com ni, okay, dia merupakan satu website ataupun database dia free lagi, open source. So maksudnya dia bukanlah macam kena bayar, kena subscribe dan sebagainya. So saya harap dia akan kekal begitu. Dan anda boleh lihat dekat sini dia merupakan untuk membuat pencarian artikel, dan juga yang paling bestnya dia ada visual tool dia dekat sini. Okay, so actually saya akan tunjuk terus, saya tak nak terang yang secara ni, tapi saya akan tunjukkan di sini. Kalau anda ingin mencari mana-mana artikel ataupun mana-mana topik yang anda ingin carikan, anda boleh search dekat sini. Anda boleh search kat sini. Okay, contohnya saya type kat ni, ini tajuk ni contohnya lah. Ini adalah paper atau topik ataupun keyword yang kita pilih. So saya build a graph. Kita build a graph dulu. Okay. So kita bila build a graph kat sini, kalau anda boleh lihat dekat sini, okay, dia akan listkan artikel-artikel yang mungkin berkaitan dengan paper kita. Okay, untuk makluman, mungkin ada yang tanya kenapa saya letak quotation mark ni. Macam saya cakap sebelum ni dalam video ataupun kelas-kelas yang saya conduct, saya kata kalau ingin anda mendapatkan satu keyword yang tidak berpisah, maksudnya ini kadang satu keyword, satu term tu dia mempunyai sampai 3 word. Okay, 3 perkataan. So anda perlu letak quotation mark supaya setiap artikel itu yang kita cari, dia akan kekal di situ dengan 3 perkataan dengan satu term. Okay, macam research data management kat sini. Let's say lah, for example, saya ingin mencari artikel yang mungkin ada kaitan dengan saya. So saya pilih contohnya kat sini, 3 camps, 1 destination, the intersections of research data management fair and open. So saya boleh klik dekat sini. Okay, dia yang pertama sekali anda boleh klik kat sini. Okay, anda boleh klik kat sini. So anda boleh dapatkan artikel ni, sebenarnya artikel yang listed di dalam Connected Papers dalam website ini, dia diambil daripada Semantic Scholar. Kalau anda biasa pernah pergi ke Semantic Scholar, Semantic Scholar ni macam Dimensions, macam Google Scholar. So anda boleh dapatkan artikel-artikel ni daripada website ni, Semantic Scholar. Okay, so maknanya Connected Papers ni dia ambil data dia ambil artikel ni datang daripada Semantic Scholar. So anda boleh lihat kat sini. So kalau jika ada full text kat sini, PDF, anda boleh buka lah full text dekat sini. Anda boleh nampak kan? Anda klik pada view PDF, so anda boleh dapatkan the free article kat sini. Okay, so ada yang open access, ada yang tak bersifat open access. So open access boleh dapat full text, yang tak open access tak dapat full text. Tapi jika anda boleh pergi ke publisher website dia, mungkin anda dan Wiley ke, ScienceDirect ke, kalau universiti anda subscribe artikel tersebut, jurnal tersebut, anda boleh dapatkan full text. Okay, so walaupun dia tidak bersifat open access, so open access boleh buka secara terus. So this artikel lah. Okay, yang tu macam biasa, yang tu kita boleh cari. Yang apa yang menarik saya tunjuk kat sini, ia adalah function related articles tu. Kalau anda pernah pergi ke dalam Scopus, dalam Web of Science, okay, dalam ScienceDirect ke, dia ada related documents ataupun related article, dia akan menghubungkan. Kita panggil macam snowballing, yang mana anda dapat satu artikel, anda dapat lagi 5 artikel.
Kalau dapat lagi 1-2 artikel, anda boleh dapat lagi banyak lagi artikel yang related tu. So dia ada function. Kalau di macam dalam Scopus dengan dalam ScienceDirect ke contohnya, kalau anda klik pada satu artikel, anda dapat related document ataupun related artikel, dia akan bawa anda kepada listing. Tetapi kalau di dalam ni, dalam connector papers ni, kalau anda boleh lihat, okay, dia ada sebelah kanan ni dipanggil build a graph. Okay. Bila anda klik build a graph, so anda klik dekat sini, build a graph, dia akan keluarkan satu graph ataupun satu visualization view that dia akan tunjukkan bagaimana ataupun banyak mana artikel yang related dengan artikel tersebut. Okay. Contohnya kalau anda lihat dekat sini, okay, first view, terus saya pandang apa dia. Yang pertama sekali, anda boleh tengok tahun dia. Tahun dia kat bawah ni. Anda boleh lihat tak kat bawah ni. Kat bawah ni, dia bermula pada 2016. Maksudnya, artikel yang related dengan relevant dengan artikel tersebut, dia adalah daripada tahun 2016 hinggalah ke tahun 2020. So yang mana warna gelap ni 2020, yang warna cerah ni 2016. So kita tengok secara terus first view kita ni banyak gelap ke banyak cerah. Maksudnya bila banyak gelap tu, maksudnya dia dah artikel banyak diterbitkan, yang related artikel tu banyak pada tahun 2018, 19 dan 20. Jadi kita kata lain, kita boleh assume lah, kita boleh katakan topik ini ataupun artikel ini dia relate dengan satu topik yang agak baru. Maknanya dalam 2-3 tahun ni je. Macam tu. So mungkin awalnya pada 2016. So saya cari 2016 kat sini. So ini paper 2016, dia akan bertukar. Anda boleh nampak kat sini. Okay, dia akan ada artikel 2016. So anda boleh klik kat sini, dia akan bertukar dekat sebelah kanan anda tu. Anda boleh lihat paper details dia. Okay, so anda boleh klik kat sini. Okay, so ini paper kita, Hickman 2019 ni, 3 camps ni. So anda boleh lihat, anda boleh zoom lagi. So anda boleh tengok artikel ni dia relate dengan tahun yang banyak terkini dekat sini. So kita boleh main-main lah dekat sini. Okay, so antara kita boleh tengok dia punya function dekat sini. Yang ni tak ada apalah, yang ni dia punya nak view secara keseluruhannya. So anda boleh lihat kat sini. Contohlah jika anda boleh tengok yang paling dekat dengan dia kat sini 2019. Okay, paling dekat dia kat sini katalah paper ni. So paling dekat dengan paper ni, paling dekat dengan paper ni. So kalau yang lagi jauh tu mungkin agak jauh sikit. Okay, soalan dia, macam mana paper ini ada relationship dengan artikel dengan semua ni, dengan paper artikel yang kita pilih tu. Okay, kita pergi klik pada about ni. Okay, ini ada penerangan dia sikit. Okay, connected papers is a unique a visual tool to help researchers and applied scientists find and explore papers relevant to their field of work. Okay, how does it work? So to create each graph, we analyze and order about 50,000 papers. Okay, lebih kurang 50,000 paper lah. So dia akan analyze, dia macam algorithm. Dia buatkan untuk kita. Okay, so dia akan to create graph, we analyze and order to about 50,000 papers. Okay, so select a few dozen with strongest connection. Dia akan pilih yang strongest saja. Memang kalau ikutkan beribu-ribu yang akan relate dengan paper kita, tapi dia akan pilih strongest. Strongest tu ambil daripada mana? Okay, strongest tu akan ambil arrange accordingly to their similarity. Okay, so similarity ni macam mana? So that means that even papers do not directly cite each other, walaupun dia tidak directly each other. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat related document dekat database yang lain, dia kena cite dengan cited dan citing, baru dia akan dikira related artikel. Tapi dalam connected papers ni tak semestinya. Okay, so dia punya metric dia, our similarity metric is based on the concept of cross citation and bibliographic coupling. So according to this measure, two papers have highly overlapping citation. Okay, ada juga untuk yang dari segi relationship tu, macam contoh paper A dengan paper B, dia cite paper C. A pun cite paper C, B pun cite paper C. So itu pun dikira sebagai relationship yang kuat untuk yang dia berikan kepada kita dekat dalam database ni. Okay, lepas tu algorithm that builds a force directed graph to distribute the paper in the way visually cluster. Okay, so ini anda boleh baca lah. Yang paling penting kat sini, yang dia nak nyatakan sini, our database is connected to the Semantic Scholar Papers corpus. Maksudnya dia ambil data ni, paper yang berada dalam Semantic Scholar. Okay, kalau nak tahu Semantic Scholar ni, anda boleh klik dekat sini.
Okay, dia akan keluar kat sini. Okay, Semantic Scholar ada berapa artikel? Okay, kalau kita lihat pada hari ini, pada 12 hari bulan 6 ni, kalau kita lihat, dia punya, diklaim dia ada lebih kurang 187 juta paper daripada berbagai bidang yang ada dalam Semantic Scholar. So, Semantic Scholar, nanti saya akan buat video lain untuk Semantic Scholar, tapi mungkin anda biasa guna juga Semantic Scholar, dia macam Dimension, Google Scholar dan sebagainya, anda boleh dapatkan information dan artikel daripada sini. Okay, tapi yang kat sini saya nak tunjukkan dari segi, nampak tak? Dia punya, kita punya relationship-nya dalam bentuk visual dan anda boleh lihat secara detail kat sini. So, anda boleh lihat pada contoh contoh lain lah, saya nak buat tajuk tajuk apa ya? Contohnya katalah child education ataupun earlyhood education. Okay, ada tak? So, is it earlyhood? Okay, tak apa, kita cari. Okay, earlyhood education, saya klik enter. Okay, contohnya kalau dekat sini, okay, contohnya, okay, saya cari perkataan ni lah, flip classroom, senang. Okay, so kat sini flip classroom. So, anda boleh lihat kat sini, kalau anda pilih mana-mana kat sini, contohnya kat sini, okay, saya klik kat sini, paper ni, senang ni, okay, so dia ada banyak kat sini. So, kita boleh tengok kat sini, dia try to visualize kat sini, lepas tu dia ada daripada 1989 hinggalah 2020, okay, so boleh kita lihat kat sini. Okay, so paper dia kenapa dia ada kelompok-kelompok ni? Dia yang ni dia tak related secara terus, tak secara direct, tapi ada similarity dia dekat situ. Itu yang bagus connected papers. Dia try to cari artikel walaupun dia tak ada direct citing ke, tapi dia ada, dia panggil relationship dia dekat situ. Okay, alright. Okay, apa yang lagi kita boleh dapat adalah kalau kita lihat dekat sini, okay, saya nak kembali kepada, okay, kalau kita nak kembali kepada pencarian kita tadi, macam contoh research data management, saya boleh klik pada my graph dekat tadi, okay, kita mencari artikel yang saya dah gunakan yang pertama tadi, yang kedua ni yang pertama, saya nak kembali kepada kat situ, contoh, so kita boleh pergi kat my graph, anda tak perlu login, tak perlu nak sign up apa-apa, tak perlu, anda boleh gunakan terus daripada laptop anda. Okay. So, tadi ini adalah yang paper saya pilih 3 camps of 1 destination ni. So, saya nak tahu, okay, yang tadi 2016 hingga 2020. So, dekat sini saya nak tengok sini prior works dia. Okay, prior works ni, okay, apa beza saya nak tunjuk Prior works ni, dia akan tunjukkan these are papers that were most commonly cited by the papers. So, semua paper ni adalah most commonly cited by the papers in the graph. Maksudnya dalam graph tadi tu, okay, dia cite paper paling banyak, cite paper apa? Dia cite paper ni lah paling banyak. Anda boleh tengok dekat sini. Okay, paper dia ada lebih kurang 35 paper dalam ni, dan semua ni yang cite paper ni. Yang cite the fair guiding principle for scientific data management and stewardship. Macam tu. Alright. So, lepas tu dia ada juga derivative works. Pronunciation harapnya betul lah. Okay. Derivative works ni, okay, ini terbalik pula, vice versa. Tadi dia kata yang the list yang dekat dalam ni adalah paper yang decide oleh paper yang berada dalam graph. Tapi yang ni terbalik pula, yang these are papers that cited many of the papers in the graph. Maksudnya these are paper that cited many of the paper. Maksudnya paper yang berada sini, okay, yang di-cited, yang di-cited oleh paper yang berada dalam graph tersebut. Okay, dia macam dalam Web of Science. Kalau Web of Science, siapa biasa pergi Web of Science, dia ada cited articles dengan citing articles. Okay, so dia lebih kurang macam tu lah. Kat sini dia panggil prior works dan derivative works. Okay, so dia vice versa. So anda boleh lihat kat sini. So anda boleh lihat arti kata lain, okay, prior works, saya ulang lagi sekali, maknanya paper apa yang paling banyak, yang paper dalam graph tadi tu, yang cite paper mana.
Okay, paper mana yang banyak decide oleh paper dalam graf tu. Yang derivative works ni sebaliknya, maknanya ada berapa banyak paper dalam graf tu yang cite paper, maksudnya yang paper mana di luar graf lah. So ini yang dia akan senaraikan kat situ. Okay, saya harap anda tak pening dengan explanation saya. Lebih kurang begitulah. Kalau anda biasa dengan cited articles, dengan citing artikel dalam Web of Science, dia lebih kurang begitulah. Okay, so dia sama, cuma term dia berbeza. Yang dia panggil prior works dengan derivative works kat sini. Okay, so kalau anda nak tahu secara detail paper ni, contohnya anda ingin paper yang paling dekat kat sini, contohnya Clark 2019 ni, anda boleh klik saja di sini. So dia akan stay dekat situ dan you boleh klik pada paper details. So paper detail ni dia akan pergi kepada Semantic Scholar. Dan apabila dia pergi dekat Semantic Scholar, anda boleh lihat kat sini, anda boleh keluarkan full text dia dan sebagainya. Alright, so anda boleh klik kepada full text dan anda boleh baca artikel dia. Kalau lah anda contohnya anda tadi dekat Hitman, lepas tu anda nak pergi dekat Clark, ni anda nak build graph, anda rasa yang ini lagi relate. Katalah Hitman yang tadi kita pilih 3 camps ni, contohnya artikel ni mungkin dalam 90% je, tapi bila Clark ni, paper ni lagi dekat dengan aku contohnya, so anda boleh pilih dekat sini, anda boleh build graph dekat sini. So bila anda klik build graph kat sini, so dia akan create the new visual dekat sini, visualization kepada kita yang terbaru punya. So akan klik view graph bila dia dah siap. So bentuk dia macam ni. Tadi 2016 hingga 2020, so anda boleh tengok, lihat dia punya graph dia dekat situ. Okay, so website ni masih baru lagi. Anda boleh share all the visualization ni kat sini. Contohnya saya klik kat sini. Okay, kejap ni saya nak try. Okay, share. Saya nak pergi graf yang pertama tadi. Kita boleh share dekat dalam kita punya Facebook. Okay, dan lepas tu, saya klik kat sini. Okay, slow sikit lah. Okay, alright. So saya klik share, anda boleh follow dia Twitter dan sebagainya. Okay, anda boleh explore. Saya share dekat Facebook. Okay, ni Facebook saya contohnya. Okay, saya. Okay, this is visualization view for this topic. Saya nak dia copy tak? Kalau tadi copy pula. Okay, kejap sebab kita tengah buka kan. Okay, alright. So, saya nak copy, saya nak beritahu, saya nak post dekat dalam Facebook supaya orang lain pun tahu. Okay. Okay, kat sini, come to see. Then, kita boleh kat sini. Okay. Alright, so, kat sini. Okay, so, okay. Okay, so boleh apa kat sini? So, kita post dekat Facebook. Settle. So kita boleh share knowledge, information apa semua ni dekat dalam kita punya Facebook. Okay, alright. So saya rasa itu saja buat pada hari ini secara ringkas. So kita boleh explore lepas ni, kita boleh bagi feedback dekat these guys. Okay, this guy ni saya tengok dekat sini, ini 3 orang ni yang create that this website, this platform, this database. Thank you very much kerana membantu kita. Cuma saya tak pasti untuk untuk dalam ni, nanti saya mungkin boleh tanya saya punya supervisor ataupun kepada Dr. Hairul ke contohnya, adakah kita boleh gunakan connected papers ni untuk buat systematic literature review ataupun systematic review. Okay, so mungkin boleh saya rasa, tapi kita kena mention the method macam mana kita dapatkan artikel tersebut. Okay, so tak pasti, tapi mungkin boleh, tapi at least saya yakin untuk literature review tak ada masalah. Yang ni kita boleh dapatkan, gunakan database ini sebagai satu alternatif kepada kita untuk dapatkan artikel yang betul-betul related dengan kita punya topik. Okay, so that's all for today. So please subscribe my YouTube channel dan tekan like dan tekan notification. InsyaAllah nanti saya akan keluarkan banyak lagi video untuk sama-sama untuk kita bantu diri kita untuk memudahkan perjalanan kita sebagai seorang researcher. Okay, Assalamualaikum. Bye.